orang pertama yang approach saya untuk jadi seorang peninju profesional adalah, mungkin ramai yang tak tahulah, adalah Duli Ahmad Mulya Tengku Mahkota Johor tu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sebab kita dah waktu malam ni, maklumlah bulan puasa kan. Time ni lah kita lepas tarawih, kita terpaksa kacau tetamu kita. Cepat-cepat balik daripada surau nak jumpa kita kan. Okey, hari ni kita akan bawa kepada anda liputan tentang sukan tinju. Sukan yang sebenarnya dah lama bertapak di Malaysia tapi mungkin tak ramai yang ambil tahu atau ambil berat. Kita bawakan kepada anda seorang petinju profesional, iaitu Abang Farhan Harun. Sihat abang? Alhamdulillah baik, sihat. Macam mana 2 hari puasa ni? 2 hari puasa so far alhamdulillah okey, masih berpuasa. Penuh untuk 2 hari ni. Cuma saya ni pun risau tadi tak boleh join awak last minute tadi, saya daripada lepas solat Jumaat tadi. Dari kan buang air besar tadi. Pukul 8.30 tadi stop. Uish. Jadi saya lepas solat Isyak tadi saya tu makan ubat. Alhamdulillah lah sampai sekarang ni okey. Saya pun risau sebenarnya sebab mengganggu kan, sebab kita tahu malam ni orang nak tarawih. Tapi ini je masa kesempatan yang kami ada, kami panggil jugalah bos. Okey, boleh tak secara ringkas Abang Farhan ceritakan macam mana situasi tinju dekat negeri Johor setakat ini? Okey, alhamdulillah untuk sukan tinju dekat dalam negeri Johor ni so far kita dalam kedudukan ataupun keadaan yang baik lah. Kalau kita tengok pada tahun lepas, kita ada edisi Sukma yang berlangsung di Kuala Lumpur. Sepatutnya Sukma tahun lepas, Johor sebagai tuan rumah. Tapi atas masalah teknikal, jadi Sukma pada tahun 2022 ni berlangsung di Kuala Lumpur. Dan untuk pengetahuan semua lah umum, kita pada tahun lepas, untuk Sukma, Johor adalah negeri teramai yang ada peninju di peringkat akhir lah. Jadi kita ada, tak silap saya, kita hantar 11 peninju. Tapi kita ada 6 peninju yang masuk pusingan akhir. Jadi ini adalah satu pencapaian yang baik lah. Kan? Cuma nasib kurang baik. Tapi apa pun kita bawa balik 2 pingat emas pada tahun lepas. 2 pingat emas dan 4 pingat perak. Which is pada saya, ni adalah satu rekod terbaik yang pernah negeri Johor dapatlah untuk edisi Sukma ni. Wow, dah dengar dah mukadimah. Itu potensi ataupun petanda positif yang sukan tinju terutamanya di negeri Johor sedang meningkat. Tapi kita nak bawa penonton kita imbas balik dari mula lah dulu Abang Farhan. Dalam banyak-banyak sukan ni bang, kenapa boxing jadi pilihan bang? Awal dulu kenapa? Okey, tinju ni memang dekat lah dengan hati saya ni, sebab saya start bertinju pada usia saya 5 tahun, seawal usia 5 tahun. Sebab my late father was a former boxer. Dia dulu adalah bekas peninju mewakili negara ke Sukan C pada edisi Sukan C 1989. Jadi Allahyarham ayah saya dulu tahun 1989 adalah pemenang pingat perak untuk Sukan C. Cuma bila dia retire as a boxer ni, kecil-kecil dia bawa saya pergi gym. Kan, daripada umur 5 tahun tu bawa saya. Tadi umur 6-7 tahun ni saya dah start bertinju pelan-pelan kan. Jadi minat tu dah mula. Tanpa paksaan, minat tu dah mula ada. Pelan-pelan dah ada kan. Cuma bila usia saya 13 tahun lah. Bila saya berumur 13 tahun, merupakan perlawanan tinju pertama saya di City Square. 13 tahun 13 tahun. Di City Square Johor Bahru lah. Jadi itulah rekod saya. Saya memulakan karier saya sebagai peninju dengan kategori berat badan 54 kg. Jadi daripada 54 kg tu naiklah pelan-pelan. 57, 60 sampailah hari ini. So far itulah sejarah saya.
Saya memang minat bila saya ikut arwah bapa saya bagi gelanggang tinju. Itulah apa-apa pun pada saya, sukan ni memang we need that good support system daripada family kita, kan. Kalau kita tengok sukan badminton pun, kita ada Siddiq's family. Kita ada Datuk Misbun Siddiq, Jalani Siddiq, Razif Siddiq, and last kita ada Datuk Rashid Siddiq, kan. Jadi apa-apa pun we need that good support from our family lah. Tak kisahlah daripada segi sukan ataupun akademik. Okay. Kita bawa kepada, kita fast forward ke career Abang Farhan untuk boxing amatur. Okay. Sukma, Sukansi. Okay. Nama Abang Farhan tu memang dah dikenali lah. Orang dah tahu lah siapa Farhan ni, kan. Abang boleh ceritakan sepanjang tempoh abang bergelar petinju amatur tu, apa dia yang macam cabaran sebenarnya untuk abang meningkatkan naik satu karier ke tahap yang lain tu? Apa cabaran utama dia masa tu? Okey, saya macam tadi saya cakap tadi, kan, saya mulakan karier saya pada usia seawal 13 tahun. 13 tahun itulah perlawanan pertama saya dan saya menang lah pada waktu tu, saya masih ingat lagi. Cuma secara serius saya pada usia 16 tahun, saya mula mewakili negeri Johor pada usia 16 tahun pada Sukma 2004 di Negeri Sembilan. Jadi saya, untuk pengetahuan semua penonton, saya satu-satunya peninju di dalam negara kita Malaysia yang berjaya memenangi 4 edisi Sukma berturut-turut tingkat emas pada tahun 2004 di Negeri Sembilan, 2006 di Kedah, 2008 di Terengganu dan 2010 di Melaka. Jadi untuk menang ni adalah satu kerja yang bukan mudah, dan untuk kita kekalkan kejuaraan ni another double triple punya effort lah. Sebab tak mudah lah, sebab bila kita dah menang, kan, kita boleh ambil contoh lah macam JDT pun, pasukan bola JDT, Johor Darul Takzim. Kalau kita tengok, untuk menang ni orang kata mudah, tapi tak mudah juga, kan. Dia nampak mudah tapi tak semudah yang dijangka. Dan untuk kita kekalkan kejuaraan ni susah. Sebab bila tim-tim lain ni, satu Malaysia ni lawan dengan JDT ni, pada saya lah, ni just pandangan saya as a boxer and athlete, dan saya juga ada dalam management, saya adalah Presiden Persatuan Tinju Negeri Johor. Apa yang saya nampak bila bertarung dengan Negeri Johor ni ataupun JDT ni, diorang ada dua. First, memang dia nak kalahkan JDT, because JDT is one of the best team lah dalam negara kita. Dan yang kedua ni, diorang memang all out player-player ni sebab dia nak cuba nampakkan skill dia, kesungguhan dia untuk dia bermain di JDT. Jadi saya rasa ni ada dua faktor lah. Jadi sama juga macam saya di dalam tinju pun, untuk saya menang tu satu kerja yang bukan mudah. Dan bila menang, untuk kita kekalkan kejuaraan tu, untuk kita maintain, saya tak rasa benda ni mudah lah. Sebab 4 edisi Sukma ni ambil masa 8 tahun. Jadi 8 tahun ni macam-macam proses. Kita ada yang belajar masuk universiti, mungkin our mindset, our training tak macam dulu. Tapi apa pun, alhamdulillah saya dapat kekalkan kejuaraan tu. Dan pada usia 16, 18, 20, 22. Dan umur saya 16 tahun juga, saya mula mewakili negara kita Malaysia. Saya ingat lagi di YMCA International Boxing Championship di India pada masa tu. Saya tewas dengan peninju tuan rumah pada perlawanan akhir. Jadi umur 16 tahun itulah banyak pengalaman saya mula mewakili negara dan Johor pada edisi yang orang kata tinggi lah, di peringkat tertinggi. Dan alhamdulillah saya dapat kekalkan, dan kemudiannya saya mula mewakili negara pada Sukansi pada edisi 2007 di Korat. Saya tewas dengan peninju tuan rumah daripada Thailand di final. Jadi saya punya penyertaan pertama saya di Sukansi itu, saya dapat pingat perak. Saya tewas kepada peninju daripada Thailand. Dan 2009 tu, umur saya 21 tahun, dan alhamdulillah saya berjaya pecahkan rekod 42 tahun Malaysia tak pernah menang pingat emas luar daripada Malaysia. Last kita menang tahun 1967. Masa tu pemenang pingat emas, masa tu pun bukan Sukansi lagi, dia panggil Sukan Siap. Ni sejarah lah, fakta 1967 masa tu di Sukan Siap di Bangkok. We won that gold medal daripada Captain Terrence Stormont. Jadi selepas 42 tahun saya pecahkan rekod tu, dan saya dapat pengiktirafan lah daripada Malaysia Book of Record.
pada 2009 tu, peninju termuda lah daripada negara kita yang menang Sukan C. Jadi tu antara pencapaian lah, kenangan-kenangan saya masa saya bergelar peninju amatur. Dan ada jugalah dalam waktu tu, kalau kita ni tinju ni, orang nampak Thailand ni tinggi sangat. Kalau Thailand, Filipina ni memang tinggi. Sebab apa? Negara Thailand dan Filipina ni negara tinju. Jadi diorang dah produce beberapa atlet, beberapa peninju yang menang pingat emas di Sukan Olimpik. Jadi one of the best moment sebagai boxer lah. Pada tahun 2013 saya berjaya tewaskan seorang peninju daripada Thailand. Nama dia Manus Bunjamnong. Manus Bunjamnong ni adalah pemenang pingat emas Sukan Olimpik. Wow. Jadi bila saya menang dengan dia ni, saya memang, kita rasa bangga sebab Abang boleh cakap tu pencapaian terbaik abang? that is one of the best achievement lah saya sebagai atlet waktu bergelar amatur. Sebab alhamdulillah lah, sebelum saya ke profesional ni, saya punya liku-liku ranjau saya kan, rintangan untuk ke profesional ni, saya berlawan dengan peninju pemenang pingat emas Olimpik, pemenang pingat gangsa Olimpik, juara dunia sukan tinju kan. Jadi macam-macam, dan apa-apa pun cuma saya nampak lah, untuk kita jadi atlet yang baik, kita perlukan good support system dan juga kita perlu banyak exposure, banyak expose. Macam JDT ni saya nampak Arif Aiman kita dah bagi dia mulakan minit perlawanan tu untuk first team tu seawal usia 18 tahun tak silap saya. Jadi sampai hari ni alhamdulillah nampak dia punya performance, orang kata memang hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun memang peak lah. This is just because of exposure lah. Sebab daripada exposure ni akan ada pengalaman, dia ada self confident kan. Jadi umur saya 16 tahun tu pun saya dah, arwah bapak saya ni dia minat tinju, dia hantar saya pergi Indonesia. Saya duduk Indonesia ni sebulan seorang-seorang. 16 tahun tu? Umur saya 16 tahun, dia hantar saya pergi Indonesia. Saya training sana seorang-seorang. Dia tinggal dengan saya je dengan jurulatih daripada Indonesia. Jadi bila saya fikir balik masa tu, kita rasa macam takut-takut kan pasal kita seorang kan. Tapi bila fikir balik, itulah yang buatkan kita ada pada tahap sekarang lah. Dan pengorbanan lah, pengorbanan tu pun besar lah. Atlet ni pada saya, kalau tak boleh berkorban masa, tak boleh berkorban waktu happy awak, yang waktu remaja awak ni, awak janganlah jadi atlet. Sebab memang besar pengorbanan sebagai atlet, especially bila awak nak pergi jauh kan. Umur saya 16 tahun, saya mula mewakili Sukma, Johor. Bayangkan saya kena bangun pagi, pukul 5 pagi saya kena jogging dulu kan. Lepas jogging, solat, lepas tu kena pergi sekolah dengan penat. Lepas tu habis sekolah, tidur kejap, balik rumah, tidur, rehat, makan apa semua. Lepas tu petang training lagi, another session kan. Tapi saya satu sesi pun masa tu, satu sesi yang serius lah petang, pasal pagi tu saya jogging je kan. Tapi alhamdulillah saya berjaya menang pingat emas pada waktu tu di Negeri Sembilan. Dan pada saya, kita berkorban, dan kalau ada kesungguhan, tak ada yang mustahil. Itu je. Seronok dengar Abang Farhan bercerita, sebab bukan setakat cerita pengalaman, date data-data semua boleh ingat clear lah. Selalu kalau dia ingat kita ni bertinju, kita lupa. Tapi taklah, kita sharp lah. Alhamdulillah lah. Bila kita cerita, kita ada sejarah juga kan, selit-selit. Okey, cerita pasal amatur dah clear. Macam mana proses transisi abang untuk bergelar profesional juga? Apa yang buatkan abang dah berani yakin yang abang layak untuk beraksi sebagai peninju profesional masa tu bang? Apa yang buat abang yakin? Saya pada masa tu yang membuatkan saya yakin lah. Saya sebenarnya saya dah, orang pertama yang approach saya untuk jadi seorang peninju profesional adalah, mungkin ramai yang tak tahulah, adalah Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor tu sendiri. Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Beliau memang ada offer saya pada tahun 2010. Waktu tu saya adalah jumpa dengan beliau kan. Jadi cuma pada waktu tu dia cakap lah, Fan, I think you need to expand your career. Kau pergi jadi peninju profesional. First Malaysia to be professional boxer. Cuma saya cakap dia, InsyaAllah Tengku. Cuma saya pada masa tu saya belum ready, sebab saya, komitmen saya ni kepada negara kita,
Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia. Sebab pada waktu tu kalau saya dah pergi ke profesional, saya tak boleh patah balik. Saya tak boleh reverse, saya tak boleh ghostan. Untuk patah balik, kalau saya dah pergi profesional, saya tak boleh patah balik untuk ke Sukan SEA ni semua. Syarat dia lah. That is the syarat. Jadi saya masa saya sayangkan career saya as a amateur boxer, jadi saya hold, saya drag. Jadi 2013 tu lah adalah salah satu, minta maaf, 2014 adalah tahun di mana saya mula sebagai petinju profesional. Saya mula training kan. Tapi nak start training tu memang banyak kekangan lah. Terus terang saya cakap bukan mudah untuk jadi seorang petinju profesional ni. You need to have a good support, financial. Sebab apa? Awak jurulatih awak sendiri, suplemen awak sendiri, apa-apa tiket awak nak pergi keluar negara ke apa, training semua sendiri. Jadi apa pun awak kena ada good fund lah, good financial, baru awak boleh pergi jauh lah. Jadi saya masa tu memang agak menyedihkan lah. Saya jumpa banyak company. Saya banyaklah company. Saya lebih daripada 30 company. Kita jumpa, kita approach kan. To be the first Malaysian professional boxer. Dan tak ada satu company pun yang nak bantu kita lah pada masa tu. Tak ada siapa yang yakin masa Tak tu. ada, tak ada. Jadi itu adalah kekangan lah. Sebab sukan tinju ni kurang popular dalam negara kita. Tapi saya tak akan lupa lah pada waktu tu macam mana susah kita nak cari duit. Dan bila saya dah almost give up, saya ingat 2010 Tengku Mahkota pernah approach saya to be first professional boxer, dan saya set appointment lah untuk jumpa beliau. Saya ingat lagi di Tisel pada waktu tu. Jadi saya pun bawa proposal kan. Kita buat cantik-cantik, tebal-tebal, cantik kan. Lepas tu saya bawa sekali surat-surat company yang reject saya ni. Lebih kurang 35-40 company ni. Jadi saya jumpa. Cuma dia tak tanya banyak, dia tanya, kenapa sekarang? Jadi saya cakap lah, I'm ready. Cuma this is the kekangan. Jadi kalau nak jumpa dengan Tengku ni, memang kita kena on paper lah, kena betul lah kan. Kita pun nak propose kan. Jadi saya memang bawa lah segala-galanya pada waktu tu. Yang kita kena reject. Kan company-company yang reject kita. Dan last sekali, bayangkanlah saya pun berdebar juga kan. Bawa proposal tu, dia tak tengok pun semua. Dia tengok 2-3 page je. Dia kata tak apa, aku sponsor kau. Aku support kau. Pasal kau Johor. Jadi kau orang Johor, aku kena support kau, Fan. Jadi saya pun macam, betul tak betul ni ya. Pasal, yelah kita punya proposal tu tebal kan. Jadi 2-3 line, okey lah aku sponsor kau. Jadi saya pun, yelah jumpa pada masa di Tisel. Dan saya tak expect banyak lah. Cuma lepas seminggu tu saya dapat call daripada Datuk J. Memang special officer tu, Julia Mak Muda Tengku Mahkota Johor. Datuk J call saya, Fan, aku nak kau punya bos minta nombor akaun kau pun ni nak sponsor. Jadi saya pun, betul ke kan. Kita pun macam, ya tak ya, betul ke. Kejap lagi betul. Alhamdulillah lah, from 2014, saya ingat lagi pada bulan September 2014 sampai 2023, kan 9 tahun lah. Memang Tengku Mahkota support saya all the way lah. Jadi di kesempatan ni pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Duli Ahmad Mula Tengku Mahkota Johor, kerana tanpa beliau saya takkan ada di tempat saya pada hari ini. Takkan ada rakyat Malaysia, satu-satunya rakyat Malaysia dengan rekod 12 kemenangan tanpa kalah. Satu-satunya rakyat Malaysia yang memenangi 9 tali pinggang kejuaraan Asia dan 1 tali pinggang kejuaraan antarabhenua. Jadi saya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih lah kepada Duli Ahmad Mula Tengku Mahkota Johor. Saya akan sentiasa ingat siapa yang bersama kita waktu susah dan siapa yang melupakan kita sewaktu kesusahan. Saya nak pergi kepada 12, rekod 12 perlawanan tanpa kalah tu bang. Itu bukan something yang mudah bang Setiap lawan tu ada cabaran dia tu sendiri. Boleh abang ceritakan mungkin dalam 12 tu yang mana yang paling suka untuk abang dah capai kemenangan bang? Saya daripada 12 perlawanan saya, pertarungan saya ni yang paling suka saya rasa yang pada yang perlawanan terakhir saya yang ke-12 ni lah.
Sebab saya terpaksa untuk bertanding di satu kategori yang lebih berat. Saya tak pernah bertarung dalam kategori berat badan 100 kg. Jadi saya kena naikkan berat badan 100 kg. Dan dalam waktu yang sama pada masa tu kekangan saya memang latihan lah. Latihan saya ni saya tak boleh fokus. Sebab doktor dah sahkan mak saya memang tak cukup masa, tak banyak masa lagi. Kan, memang doktor dah sahkan ada 4 bulan. Jadi saya ni sepatutnya every of preparation saya sebelum berlawan ni, saya akan duduk kat luar. Saya akan duduk dekat Thailand sebulan, Filipina sebulan, kan, Indonesia sebulan. Intensif lah. Yes, untuk high intensity punya session, kita ada sparring dengan orang sana. Cuma bila perlawanan pada last December ni saya tak dapat. Saya tak dapat buat perkara-perkara ni, rutin saya as athlete ni tak dapat. Sebab memang saya tu terang tak ada yang lebih besar daripada Allahyarham mak saya lah. Itulah salah satunya mak yang saya ada. Jadi kekangan tu besar lah, dugaan tu besar. Jadi bila saya memang terpaksa fokus kan, sebab mak saya pun bergantung pada oksigen concentrator, yang oksigen tu kan, pernafasan tu, mesin oksigen tu. Jadi kadang-kadang sesak nafas apa. Jadi saya memang tak berani untuk keluar. Dan nak dijadikan cerita, memang Allah cakap nak jadi, benda nak jadi. Cuma saya, perlawanan saya pada 25 hari bulan 12 dan 22 hari bulan 12, 12.32 tengah hari mak saya meninggal. Jadi 3 hari sebelum saya berlawan ni, mak saya meninggal. Besarlah dugaan. Kita sebelum tu, sebelum 22 hari bulan tu, kita nak fokus training, agak ada kekangan yang besar juga, tak boleh fokus. Kita jaga dia. Kadang-kadang tiba-tiba pergi ke hospital. Tiba-tiba family saya telefon, ibu sesak nafas, balik kan. Jadi bila berlaku macam gitu, saya memang tak boleh fokus lah. Tapi bila dah jadi, dah meninggal tu pun, kita ingat kita boleh fokus lah. Tapi kadang-kadang kita baring ni, tengok belah kanan kita terbayang dia, belah kiri pun terbayang dia. Jadi 3 hari sebelum perlawanan tu mak saya meninggal. Sampai jurulatih saya cakap dah lah, diorang panggil, kawan-kawan saya ni semua panggil saya Bob. Kawan-kawan. Jadi jurulatih saya pun panggil saya Bob. Dia cakap, Bob, postpone lah, postpone. Saya kata saya tak boleh postpone. Pasal ni amanah saya kena pergi, ni kejaya career saya. Saya dah sign kontrak, saya tak boleh tarik handbrake, saya cakap jurulatih saya. Pasal dia pun tak sangka yang, dia pun tak tahu macam mana saya berhadapan dengan perkara ni. Dan ni bukan mudah lah. Bayangkanlah, tu memang, kalau awak tanya tadi, bila dan apa perlawanan yang betul-betul, apa ni orang kata, dan saya bila meninggal tu, memang dia meninggal, memang saya hilang fokus lah. Sampai kita nak naik ring tu pun, fokus hilang. Cuma saya ni, saya rasa saya kuatkan kaki saya, badan saya, mental saya terpaksa lah. Saya kata tak apalah, ni perjuangan saya ni untuk arwah mak saya lah. Kalau menang tu rezeki saya, kalau kalah tu mungkin saya bersangka baik. Pasal preparation saya tak macam yang sebelum-sebelum ni. Tapi alhamdulillah menang. Cuma memang tough fight lah. Perkara memang betul-betul tough fight lah. Dari apa yang abang cerita, kepayahan yang abang lalui, beberapa orang yang percaya kepada abang tak ramai, tapi ada beberapa orang di kelilingan yang rapat dengan abang tu yang bagi sokongan 100% kepada abang. Dengan apa yang abang capai hari ni, abang rasa abang dah cukup bangga, dan abang dapat banggakan mereka yang percaya kepada abang ni tak sekarang? Alhamdulillah, untuk pada hari ni saya so far, saya rasa saya satu-satunya rakyat Malaysia lah. I'm the pioneer lah. I'm the pioneer. Dan saya cuma berharap dan berdoa lah, akan ada lagi banyak ramai pelapis yang kat bawah tu, kan, yang boleh pergi lebih jauh. Kan, saya ada macam atlet-atlet tinju Sukma Negeri Johor ni yang bawah saya, yang saya mampu monitor ataupun saya mampu untuk curahkan sikit pengalaman yang saya ada ni bersama, kan, untuk kita bantu, bimbing bersama-sama. Dan kebetulan saya juga dilantik sebagai Naib Presiden Persekutuan Tinju Malaysia, yang mana saya yakin untuk kita pergi jauh dalam sesuatu sukan tu, kita perlukan orang yang ada dalam sukan tu, orang yang faham industri tu. Dan saya
Alhamdulillah dilantik, dipilih untuk menjadi naib presiden, dan saya takkan sia-siakanlah peluang yang ada ni. Saya akan cuba bantu daripada segi pengurusan, daripada segi pengalaman saya sebagai atlet untuk menaikkan bakat-bakat baru. Dan sebab tinju ni memang darah daging saya lah. Saya membesar seawal usia 5 tahun saya dah kenal tinju tu. Jadi apa-apa pun pada saya akan curahkan khidmat bakti atau pengalaman yang ada tu, saya akan bantu kita punya bakat-bakat baru yang ada ni. Okey, Abang Farhan, dari apa yang abang dah lalui daripada mula tu, kalau contohlah saya letakkan kedudukan Abang Farhan ni seseorang yang memang boleh ubah industri sukan di Malaysia ni, apa 3 perkara yang abang akan buat untuk sukan boxing ni bang, untuk menaikkan abang rasa pada mata abang? Okey lah, first kali tinju ni orang rasa kenapa tinju ni kurang popular, sebab dia kurang mendapat sambutan. Dan perkara pertama yang saya akan buat adalah saya akan cuba wujudkan sukan tinju ni di setiap sekolah. Okey, tinju akan diadakan di setiap sekolah, yang mana contohnya macam sukan-sukan lain awak tengok taekwondo, karate do, judo, silat. Ini semua kita panggil combat sport ataupun sukan tempur. Sukan-sukan tempur ni, kalau kita tengok, macam tinju ni dianggap bahaya sebab kita ni bertumbuk dan kita ni kebanyakan tumbukan ni ke arah muka. Jadi orang nampak, wah, tinju ni ganas. Sedangkan ada sukan lain yang lebih ganas. Kalau kita tengok compare tinju dan rugby tu sebenarnya lebih berbahaya. Patah kaki, kan? Even hoki pun sebenarnya bahaya bang. Hoki pun bahaya. Saya dulu hoki player. Saya dulu main right wing. Jadi saya pun faham memang hoki pun agak bahaya. Even rugby pun bahaya. Tapi kenapa tinju ni tak ada dalam MSSM? Jadi kalau ada dalam MSSM, macam Johor MSSJ kan. Kalau Negeri Sembilan mungkin MSSNS kan. Jadi kalau tinju ni dapat diwujudkan di setiap sekolah, pada saya ini adalah satu perkara yang baik lah. Sebab kita dapat rekrut lebih ramai atlet, lebih ramai bakat-bakat baru yang berpotensi lah daripada sekolah-sekolah ni punya circuit. Jadi itu antara perkara yang saya akan cuba ubah lah. Dan yang keduanya, saya rasa selain daripada kita ubah tu, kita cuba promosi lah tinju. Kita cuba promosi sukan tinju ni sehabis baik. Sebagai contoh, macam kita di Johor, we have our Johor International Boxing Championship ataupun kita panggil JIBC. JIBC ni kita akan adakan setiap 2 tahun sekali sebab kita nak dapat rasakan kemegahan ataupun standard JIBC itu sendiri. Sebab kalau kita tengok sukan-sukan besar kat dalam dunia ni, sukan Olimpik, even World Cup pun 4 tahun sekali. Sukan Commonwealth, sukan Asia 4 tahun sekali. Jadi kita macam SUKMA 2 tahun sekali. Jadi kita nak kekalkan that prestigious untuk sukan tinju ni. Di Johor kita buat JIBC ni untuk setiap 2 tahun. Jadi macam mana kita promote? Kita bayar pada Astro Arena. Kita bayar kepada Astro Arena, bukan kita minta free, kita bayar pada Astro Arena untuk buat live coverage untuk kita promote sukan tinju ni. Jadi dekat situ at the same time kita panggil artis-artis ni semua. Macam yang lepas kita ada Zizi Kirana, minta maaf. Kita ada Kakak Azraf. Zizi tu kita panggil 2019. Kita panggil Kakak Azraf, kita panggil Force Park Boys. Jadi kita memang nak promote sukan tinju ni. Jadi biar satu Malaysia tengok kan, bukan kita ni nak kan satu orang kata nak glamour ke tidak. This is how we promote our sports. Sebab tinju kurang popular. Kalau kita tengok Muay Thai, tinju, Muay Thai ni jauh lebih ke depan. Sedangkan tinju antara sukan terawal dalam dunia. Tinju ni ada dalam first Olympic pada tahun 1908. 1908 ataupun 1904. Tinju ada dalam first Olympic edition. Jadi sampai hari ini sukan tinju masih bertahan di Olympic. Muay Thai tak ada dalam Olympic. Squash tak ada dalam Olympic. Tampin bowling tak ada dalam Olympic. Sepak takraw tak ada dalam Olympic. Tapi tinju ada dalam Olympic. Tapi kenapa dekat Malaysia ni kurang popular? Jadi tanggungjawab saya untuk saya naikkan sukan tinju, sukan yang memang saya sayang ni. Ini adalah cara saya promote lah. Dan yang ketiganya, macam tadi saya kata MSSM. Yang kedua, kita kena promote sukan tinju ni. Dan yang ketiga, pada saya kita kena rekrut banyak jurulatih lah. Macam Muay Thai kat gym-gym ni semua ada kan. Jadi kita kena rekrut banyak jurulatih. Kena banyak buat bengkel, seminar untuk kita bagi pemahaman.
Dan kita kena educate yang kepada ibu bapa ni yang sukan tinju ni tak bahaya. Kan? Alhamdulillah saya macam gini pun walaupun bertinju daripada umur 5 tahun kita dah start, saya pun university graduate. Jadi apa-apa pun kita ada diploma, kita ada degree, alhamdulillah kan. Dan ada juga kawan-kawan saya yang lain yang belajar dia sampai degree juga, tak ada isu. Kan? Cuma macam saya cakap tadi, dia nampak agak berbahaya sebab kontak tu di muka. Kan, tumbukan tu di muka. But so far, alhamdulillah, saya rasa cuma kita kena rekrut lah. Banyak adakan seminar dan sebagainya. Dan sebenarnya juga, equipment tu pun dah cukup safety kan? Betul. Kalau nak cerita safety dalam sukan tinju ni, kita ada mouth guard ataupun gum shield. Gum shield ni kita pakai untuk kita kurangkan impact ataupun kesan koyak dekat dalam mulut kita. Sebab gum shield tu kita kena gigit. Mouth guard tu kita kena gigit. Bila kita pakai, kita kena gigit. Jadi bila kita gigit ni, kuranglah impact tu. Dan kita ada glove boxing bila kita berlawan ni pun dia ikut berat kita. Lagi berat kita punya kategori, lagi berat kita punya glove tu. Jadi dia akan kurangkan impact tumbukan tu. Macam amatur dia orang ada pakai head guard ataupun headgear kan. Untuk kawal daripada boxer-boxer amatur ni daripada kena tumbukan-tumbukan yang keras dan sebagainya. Dan di bahagian bawah ni pun kita panggil ball guard untuk kita letak kan di kawasan sensitif kita tu, untuk kita elakkan daripada sesuatu berlaku kat situ. Bila ditumbuk dan sebagainya, kita ada ball guard yang boleh cover kita dekat situ. Okey. Banyak perkongsian yang berilmu saya dapat, banyak info. Saya suka perbualan yang macam ni. Dia ada fakta, ada cerita, ada pengalaman. Last sekali minta Abang Farhan sampaikan apa harapan abang dalam sukan boxing di Johor, terutamanya di Malaysia keseluruhannya bang. Silakan. Okeylah. Untuk harapan saya kepada sukan tinju di Malaysia ni, saya berharap sukan tinju di Malaysia, di negara kita ni akan ada lebih banyak bakat-bakat baru. Bukan hanya di Johor, tapi saya harapkan di seluruh Malaysia lah. Sebab macam saya cakap tadi, saya adalah antara insan yang kita gila untuk mempromosi sukan tinju ni di public ataupun di negara kita. Dan saya minta kalau ada ibu bapa ni, especially ni saya nak tujukan kepada parents lah sebab kalau kita tengok, kalau ada anak-anak kita yang ada suka pergi bertinju tu, bagilah sedikit orang kata kelonggaran dan fahamlah tinju ni bukanlah sukan yang lasak, sukan yang ganas seperti yang mungkin mereka fikirkan. Kita macam saya cakap tadi, kita ada peralatan tinju kan, peralatan pada perlawanan, pada latihan, yang mana peralatan ni semua akan membantu untuk kurangkan risiko-risiko kecederaan yang tidak diingini. Dan dalam masa yang sama, untuk setiap atlet ataupun setiap peninju ni perlukan sokongan ataupun good support system daripada parents. Jadi saya harap ibu bapa terutamanya bantulah support anak-anak. Kalau betul-betul mereka minat tinju ni, bagilah sokongan dan dorongan. Sebab tanpa sokongan dan dorongan ibu bapa, perkara ni agak mustahil, agak sukar untuk berlaku. Dan dalam masa yang sama, saya harap setiap persatuan-persatuan juga di dalam negeri Johor, di dalam Malaysia ni ambil inisiatif lah untuk adakan lebih banyak bakat-bakat. Dan alhamdulillah pada hari ini memang saya nampak much improve lah. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Presiden Persekutuan Tinju Malaysia, Datuk Irwan, kerana dengan idea dan anak saya nampak ada visi dan misi yang mana tumpuan ni diberikan kepada setiap peringkat kaum B. Sebelum ni kita negeri-negeri tak pernah terima peruntukan dan dana, dan alhamdulillah bila Datuk Irwan take over, setiap negeri diberikan dana sebanyak 80,000 untuk buat infra ataupun pembangunan untuk setiap negeri di pusat latihan setiap negeri. Dan so far saya nampaklah banyak negeri-negeri yang meningkat naik, terutamanya di selain daripada Johor, kita ada Sarawak, di Sabah, di Terengganu kan. Banyak yang improve, dan saya harap atlet-atlet tinju ataupun yang baru, bukan senang untuk awak jadi seorang juara. Kita perlukan pengorbanan dan juga kegigihan untuk anda bergelar juara. So, itu je lah daripada saya. Saya harap siapa yang dalam sukan tinju ni serius dan jangan mudah mengalah. Tak ada benda yang mudah untuk kita capai kat dalam dunia ni tanpa pengorbanan dan kegigihan kita.
Sekian, itu je lah daripada saya. Terima kasih Abang Farhan. Wah, sekali lagi impresif kita pun rasa inspirasi dia. Kata-kata daripada orang yang berada dalam lapangan tu sendiri biasanya memang lebih jujur lah orang kata kan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Abang Farhan kerana sudi bersama Harimau Malaya, dan anda juga terus support sukan boxing, support semua sukan yang ada bawa bendera Malaysia, dan support juga semua konten-konten kami di Harimau Malaya. Subscribe YouTube channel kami, follow semua sosial media kami. Jumpa lagi untuk konten-konten menarik seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat berpuasa. Thank you Harimau Malaya. Terima kasih. Alright.